Okey, peraturan bilik sains. Apakah itu bilik sains? Bilik sains adalah sebuah bilik khas di sekolah-sekolah. Okey, macam contoh sekolah rendah kita banyak bilik sains lah. Kita tak semua sekolah ada makmal sains. Okey, kalau sekolah-sekolah besar, ya ada makmal sains, ada pembantu makmal sains. Tapi kalau sekolah-sekolah kecil, okey, kebanyakannya menggunakan bilik sains. Okey. Contoh di kampung kota, kita ada bilik sains, sebuah bilik sains yang menempatkan pelbagai alatan dan radas sains, untuk kegunaan eksperimen sains lah. Murid-murid boleh buka buku teks, tengok muka surat 11, untuk topik peraturan bilik sains. Ini muka surat 11. Jom kita tengok dalam gambar rajah itu. Cikgu itu sedang menjalankan sebuah eksperimen, sedang menjalankan sebuah uji kaji. Uji kaji apa? Mereka nak melihat, nak memerhati bahan yang boleh terapung dan tenggelam. Kalau anda lihat, anda boleh nampak situ, seorang murid menguji beberapa bahan dengan meletakkan bahan objek tersebut di dalam bekas kaca berisi air, dan seorang lagi murid memerhatinya dan seorang lagi mencatat ataupun melakar hasil pemerhatian mereka. Sekarang kita tengok muka surat 12. Muka surat 12. Ini dia. Mematuhi peraturan bilik sains. Ada sesiapa yang ada masalah, tidak mampu membaca dengan lancar? Tak apa, kita ada cikgu BM yang bagus, yang akan mengajar anda untuk membaca. Tapi yang mana tak boleh baca, tak apa, kita ikut sama-sama. Ikut sama-sama dengan cikgu, baca dengan cikgu di rumah, tak ada masalah. Jom kita tengok. Ni tadi. Pula. Tak apa. Kita tengok tajuk ni, warna ungu ni. Mematuhi peraturan bilik sains. Peraturan yang pertama. Kamu tengok situ. Ada ramai murid. Mereka berbaris. Satu barisan lelaki, satu barisan perempuan. Kenapa mereka berbaris tu? Mereka nak ke mana tu? Kita baca sama-sama dalam kotak hijau tu. Beratur sebelum masuk ke bilik sains. Nak masuk bilik sains kena beratur. Beratur elok-elok, jangan tolak-tolak, jangan berebut-rebut. Sama dengan bilik darjah kamu. Kalau kamu nak masuk ke kelas selepas perhimpunan ke, selepas rehat ke, kita nak masuk ke kelas, kena beratur sebelum masuk ke bilik darjah. Itu bilik darjah lah. Yang ni sekarang ni cikgu cerita tentang bilik sains. Sama saja. Tak boleh berebut-rebut, jangan kelang kabut, tolak-tolak di depan muka pintu. Nanti jatuh. Faham? Peraturan bilik sains yang seterusnya. Ini semua ni, kawan-kawan kamu ni, mereka telah habis buat eksperimen, mereka telah habis buat uji kaji. Kalau anda perhatikan, adanya kawan kamu ni, dia buat apa tu? Dia sedang mencuci sinki air. Kemudian ada seorang lagi ni, dia buat apa ni? Dia sedang mengangkat bangku yang telah digunakan. Kemudian kalau anda lihat lagi, bagaimana keadaan lantainya? Nampak tak bersepah? Ataupun nampak bersih? Bersih tak? Bersih kan? Tiada sampah. Maksudnya kawan-kawan kamu ni, dia dah kemas, dia dah sapu segala semua sampah yang ada kat lantai. Mereka dah sapu. Mereka dah kemaskan, dah bersihkan. Kenapa nak kemas dan bersihkan? Supaya tiada sampah, tiada benda yang pecah, tiada benda sisa makanan di atas lantai.
Okey, sama dengan bilik darjah kamu. Sama dengan meja kamu di dalam bilik darjah. Tolong jaga kebersihan. Tolong bersihkan dan kemaskan bilik darjah kamu sebelum kamu pulang. Okey? Kamu datang pagi-pagi, okey, pekerja pembersihan. Kalau ke sekolah kita ada 2 orang makcik tu, okey. Cikgu selalu panggil dia Kak Ani dengan Kak Tun, okey. Mereka rajin, mereka bersihkan setiap kelas setiap pagi. Jadi kamu sebelum kamu balik, pastikan kamu bersihkan. Kamu buang sampah dalam laci meja kamu, kutip sampah bawah meja kamu, buang ke dalam tong sampah. Okey? Faham? Okey, bagus. Dah 2 dah peraturan bilik sains. Okey, kita sambung lagi. Tadi baru 2 peraturan bilik sains dan bilik darjah yang kita dah baca tadi. Okey, peraturan yang ketiga. Jangan kacau. Nanti papa tengah ngajar jap. Okey. Peraturan yang ketiga adalah minta kebenaran guru sebelum masuk ke bilik sains. Okey. Tengok 3 orang murid tu, okey, kawan kamu 3 orang tu, mereka nak masuk ke bilik sains, mereka kena minta kebenaran dahulu. Okey. Tapi sebenarnya kalau bilik sains minta kebenaran dengan guru sains lah. Jangan pula kamu pergi minta kebenaran cikgu lain pula, guru lain. Okay, nampak guru mana-mana kat luar bilik sains tu minta kebenaran nak masuk. Tak boleh lah. Patutnya kamu kena minta kebenaran dengan guru sains yang mengajar kamu. Okay, jadi kamu kena minta kebenaran cikgu lah. Okay. Sama juga kalau contoh kamu daripada tahun 1, kamu nak pergi ke kelas abang kamu, contoh di tahun 4. Okay, kamu nak masuk ke kelas tahun 4 tu, nak jumpa abang kamu kena minta kebenaran dulu. Bagi salam elok-elok, cakap dengan cikgu, Assalamualaikum cikgu, boleh tak saya nak jumpa abang saya sekejap. Minta kebenaran elok-elok. Jangan terus masuk terjah aja jumpa abang nak pinjam duit. Jangan. Okey. Jadi kita mesti ada adab. Nak masuk ke kelas lain kena minta kebenaran. Samalah nak masuk kelas kamu pun kena minta kebenaran dahulu. Contoh, kalau cikgu dah masuk mengajar kelas kamu, kamu lepas rehat, kamu daripada toilet, kamu nak masuk ke dalam kelas, nampak dah ada cikgu dalam kelas tu. Jangan terus masuk selamba muka masam masuk dalam kelas tu, terus duduk, tak boleh. Minta kebenaran dulu, cakap Assalamualaikum cikgu, minta maaf saya lambat, tadi pergi ke toilet, boleh saya masuk? Jadi kalau cikgu tu bagi masuk, dia masuk lah. Selalunya dia bagi masuk lah. Takkan lah cikgu tu tak bagi masuk kelas kan? Okay? Ini peraturan yang ketiga. Minta kebenaran guru sebelum masuk ke dalam bilik sains. Okey, bilik darjah pun sama. Okey. Kita tengok lagi. Peraturan yang keempat. Ni yang warna oranye ni. Tengok, mak meriahnya. Nampak tu. Apa yang kawan-kawan kamu ni tengah buat ni? Ni. Yang seorang ni buat apa ni? Yang ini buat apa 2 orang ni? Ni apa benda ni? Ini pun sama juga ni. Seronoknya. Apa yang mereka buat? Mereka bermain, berlari. Okey, buat kapal terbang, buat roket. Okey. Buang sampah. Nanti dulu. Okey. Jadi jangan buat perangai macam ni. Apa peraturan yang dilarang yang nombor 3 ni? Okey, dilarang. Kita baca sama-sama kotak warna oranye tu. Kita baca sama-sama. Dilarang bergurau, bermain dan berlari di dalam bilik sains. Okey. Sama juga dalam bilik darjah. Bukan boleh buat main dalam bilik darjah. Okey, bilik darjah lagi tak boleh buat main sebab cikgu semua nak mengajar. Okey. Takkanlah waktu cikgu mengajar, waktu cikgu BM mengajar, waktu cikgu matematik mengajar, kamu main roket pula. Baling ke depan ke belakang, baling ke atas, lari-lari, main acik kejar. Jangan. Tak boleh. Salah sama sekali. Okey. Jadi tolong jaga perangai, jaga disiplin. Duduk elok-elok, belajar elok-elok. Dengar apa yang disampaikan oleh guru. Okey, buat apa yang diminta oleh guru. Bukan berlari, bergurau, bermain di dalam bilik sains maupun di dalam bilik darjah. Okey. Itu peraturan yang keempat. Kita tengok peraturan yang kelima. Sedap ni makan. Apa yang dia makan tu? Nampak tak? Nasi lemak. Kamu tengok tu, kawan tu dia bawa bekal.
kita makan nasi lemak. Ni bawa bekal. Okey. Okey, dia bawa air. Mana nak pisah? Okey. Boleh ke bawa bekalan dan air ni masuk ke dalam bilik sains? Makan dalam bilik sains. Boleh ke? Okey. Dilarang sama sekali. Sebab apa? Makanan itu perlu dimakan di kantin, bukan dalam bilik sains. Okey. Di tempat yang disediakan di sekolah yang sesuai adalah di kantin untuk makan. Sama juga dengan bilik darjah kamu. Jangan suka-suka cikgu tengah mengajar, cikgu matematik tengah mengajar, tiba-tiba kamu buka bekalan makanan yang mak ayah kamu bagi, kamu makan ngap-ngup, sedapnya. Tak boleh ganggu sesi pembelajaran. Okey. Di bilik sains lagi tak boleh. Sebab apa? Kalau kamu nampak situ, adanya radas ni. Nampak tak ada radas? Adanya balang kaca ni. Radas-radas ni bahaya. Okey, kita guna untuk eksperimen. Okey, tak boleh. Nanti takut kamu gunakan radas tu untuk minum air pula dah. Kamu ambil beaker ni Ni beaker ni kamu ambil, tuang air masuk dalam beaker. Lepas tu kamu pun minum. Jangan. Okey. Tak boleh kotor. Okey. Kotor tak boleh. Jadi jangan. Okey, dilarang makan. Dilarang makan dan minum dalam bilik sains. Okey. Ini peraturan yang berapa tadi? Kelima. Jadi kita belajar 5 peraturan.